Sejarah merupakan catatan peristiwa-peristiwa penting yang disimpan oleh ahli masyarakat atau hasil kajian sejarawan seperti penemuan artifak-artifak yang terdapat di muzium. Dengan mengetahui sejarah, masyarakat dapat mengenal asal-usul tanah air ini. Saksikan rakaman temu bual bersama pengarah Muzium Kota Kayang bagi episod khas sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 dalam Influencer at Japin khas. Waalaikumsalam. Terima kasih membenarkan Jabatan Penerangan Negeri Perlis untuk membuat temu bual khas sempena Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2023. Boleh Puan perkenalkan nama penuh, jawatan Puan di sini dan berapa lama telah Puan berkhidmat di Muzium Kota Kayang ini? Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Saya perkenalkan diri saya Siti Munirah binti Kasim, pengarah di Muzium Kota Kayang. Merupakan anak jati Perlis dan telah berkhidmat di Negeri Perlis di Muzium Kota Kayang ni selama 2 tahun lah untuk tahun ini. Baik, terima kasih Puan. Jadi mungkin kita boleh berbincang dan berbicara dengan Puan berkenaan dengan kita melihat Muzium Kota Kayang ini adalah sebagai salah satu platform untuk orang awam mengenali lebih banyak dan lebih dalam berkenaan dengan sejarah. Jadi mungkin boleh saya bermula dengan Puan ya. Di zaman kini hanya melalui muzium masih kita mampu mempelajari budaya dan warisan negara Puan ya. Betul. Sebagai contoh mengetahui penempatan awal masyarakat di Tanah Melayu seperti zaman Neolitik di Negeri Perlis itu sendiri. Artifak yang dipamer di muzium ini menjadi bukti kewujudan masyarakat sejak zaman berzaman. Jadi Puan mungkin boleh Puan menerangkan peranan muzium dalam mengembalikan pemahaman masyarakat berkaitan dengan sejarah. Okey, bila kita bercakap tentang peranan muzium tu sendirilah, kita tengok kepada teras yang dibawa oleh muzium, yang dibawa oleh Jabatan Muzium Malaysia terhadap masyarakat. Salah satu, kita ada 4 lah selalunya. Salah satunya adalah berkaitan dengan menyimpan koleksi, penyimpanan. Dan Puan tahu kan kalau kat muzium kita ada simpan artifak. Yang itulah orang kata apa, highlight terbesar untuk muzium tu sendiri. Kita juga ada juga fungsi sebagai untuk pemeliharaan dan pemeliharaan, iaitu bahagian konservasi, yang mana barang-barang atau artifak yang disimpan di muzium tu kita bantu pelihara dan pelihara. Bukan setakat simpan saja sebab benda ni kena continuous. Dan kita juga ada daripada segi penyelidikan, artifak-artifak yang disimpan di muzium atau di bawah Jabatan Muzium Malaysia sendiri, banyak kita lakukan penyelidikan sebab dan akhirnya kita nak bagi daripada simpanan penyelidikan semua tu, kita nak bagi maklumat kepada masyarakat tu sendiri yang mana untuk dissemination of knowledge. Jadi kalau Puan dapat tengok macam kebanyakan muzium, bukan kebanyakan lah, semua muzium di Jabatan Muzium Malaysia termasuk Muzium Kota Kayang, kita ada slot bicara at muzium yang mana kami buat setiap tahun bicara at muzium. Macam baru semalam lah, semalam atau Isnin, kita buat tentang bicara at muzium yang berceritakan tentang legasi tahta raja. Bukan di Malaysia saja, fokus kepada di Perlis juga. Jadi itulah antara peranan yang muzium mainkan lah. Jadi maksud Puan, peranan muzium bukan hanya datang untuk melihat pameran, menggunakan platform media sosial sebagai berkongsi berkenaan dengan maklumat berkaitan dengan sejarah ya. Sebab kami terpaksa ikut peredaran semasa sebab mungkin masyarakat di Perlis ataupun yang boleh kesempatan datang ke sini, tapi kita kena tengok juga masyarakat di luar sebab sekarang ni maklumat tu bukan hanya setakat di sini saja di hujung jari. Semua orang boleh dapat maklumat dan penyebaran tu harus mengikut peredaran semasa lah, saya rasa. Tanpa sejarah, kita tidak akan tahu asal-usul dan bagaimana kita menjalani kehidupan yang dinikmati pada hari ini Puan ya. Bagaimana Muzium Kota Kayang menjayakan peranan tersebut? Okey, macam saya sebut tadi, salah satu program yang kita laksanakan, kita bukan hanya berkaitan dengan bicara saja. Muzium Kota Kayang memainkan peranan melalui pelbagai satu pameran.
Pameran macam saya maklumkan sebelum ni, Muzium Kota Kayang kita ada, setiap tahun kita ada pameran sementara. Yang pameran sementara tu adalah pameran yang bertema. Bertema maksud di sini kita buat, dia ada tema dia tertentu lah. Macam tahun lepas kita buat tema tentang semangat padi dan masih ditayangkan sampai hujung bulan 7 ni, dan terkini kita dalam proses persiapan untuk pameran sementara yang seterusnya, iaitu tentang penulis perlis, iaitu Setitik Tinta Selautan Karya. Yang ni kerjasama dengan 3P, yang mana kita nak mengembalikan orang kata apa, nostalgia ataupun orang kata maklumat tentang penulis-penulis perlis yang banyak berjasa untuk negeri Perlis ini sendiri. Sebab baru-baru ni kita tengok tahun lepas kita dapat Datuk Rahman Syahri sebagai salah seorang sastrawan negara, dan dia anak jati Perlis, dan perkara itu harus di-highlight kepada masyarakat umum lah, saya rasa. Dan itu adalah salah satu peranan muzium. Kita juga buat program-program lain lah, yang macam kalau puan tengok melalui Facebook kita buat juga orang kata berkaitan dengan program-program kayuhan. Kalau Merdeka, sekolah-sekolah di sekitar Muzium Kota Kayang tu sendiri datang ke Muzium Kota Kayang, contohnya untuk penyerahan bendera di Muzium Kota Kayang. Dan bila mereka datang dengan pelajar-pelajar, diorang berbasikal, diorang hias basikal diorang dengan orang kata bendera kemerdekaan. So sedikit sebanyak membawakan semangat patriotik dalam diri pelajar-pelajar sekolah tu sikit. Dan kami di Muzium Kota Kayang bersama staf akan buat sedikit aktiviti yang berkaitan dengan orang kata apa, tema kemerdekaan pada situ, kuis lah, macam-macam lagi. Yang tu antara peranan yang Muzium Kota Kayang mainkan, untuk bukan hanya untuk pelajar-pelajar, kita juga untuk semua masyarakat di negeri Perlis ni. Ya. Jadi kita boleh melihat peranan muzium bukan sekadar untuk meminta orang datang ke muzium melihat pameran, namun juga menghadirkan masyarakat dalam program-program yang direncana dan dirancang oleh pihak Muzium Kota Kayang itu sendiri. Jadi puan, mungkin kita boleh teruskan soalan yang seterusnya. Tunku Abdul Rahman, pemimpin yang sangat berjasa dalam berjuang mendapatkan kemerdekaan dan seterusnya menjadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama, puan ya? Ya, betul. Jadi mungkin intihannya dengan mempelajari sejarah, setiap masyarakat akan rasa lebih bersyukur. Jadi bagaimana sejarah bukan hanya dilihat sebagai keperluan untuk lulus hanya bagi peperiksaan, namun membentuk jati diri anak bangsa yang merdeka. Okey, macam saya mention tadi, sejarah muzium tu dikatakan tempat menyimpan orang kata apa, koleksi-koleksi. Jika dalam buku sejarah pelajar-pelajar sekolah hanya membaca melalui buku-buku, tapi di muzium apabila mereka datang, mereka boleh lihat artifak-artifak secara dekat, sebab kita boleh quote satulah, seeing is believing lah. Seeing is believing. Bila mereka datang, mereka tengok, oh macam ni rupanya, oh macam ni. Bila kita tengok, dia lebih feel tu. Jadi bila feel tu, pelajar-pelajar akan macam berminat, akan tengok, oh bila baca kadang-kadang kita visualize saja, kita tak boleh ni. Bila tengok sendiri lebih menarik lah daripada situ. So itu antara peranan-peranan, dan kita dapat tengok juga tak semua rumah, tak semua masyarakat masih simpan barang-barang lama. Jadi di muzium sajalah mereka dapat rujuk, cikgu-cikgu dapat bawa untuk memperkenalkan. Saya bagi contoh terdekat, kalau pameran semangat padi lah, kita tengok kita ada satu sediakan di depan tu, orang kata hindik. Jadi hindik kan, jadi masyarakat, budak-budak ramai tak tahu apa dia, benda tu tak pernah tengok apa semua kan. So kami tu yang dibina oleh saya punya staff semua sendiri tau, bina from scratch. Daripada pokok di belakang ni kita tebang, kita bina. Jadi mereka boleh datang, cikgu perkenalkan ni semua, so dia orang boleh cuba. Kita letaklah sikit berat padi tu, so dia orang boleh cuba. Macam tu perasaan dia. So tu sedikit sebanyak lah yang tu orang kata membina jati diri, bukan hanya sebagai orang kata rakyat ni, tapi bangga tentang apa yang kita ada, artifak yang kita ada untuk membina jati diri pelajar lah terutamanya, ataupun masyarakat. Jadi mungkin sedikit tambahan puan ya, bila kita melihat dari zaman Neolitik sehingga zaman yang puan sebut untuk bersama penulis-penulis, sebenarnya banyak kegemilangan oleh rakyat, oleh masyarakat dan rakyat yang negeri Perlis itu sendiri. Betul. Jadi mungkin puan boleh macam kita kata lebih kurang untuk mempromosi supaya datanglah untuk melihat dengan dekat khazanah negeri Perlis itu sendiri.
Okay, kalau kita bercakap kalau zaman Neolitik di Muzium Kota Kayang ni, kita ada dua bangunan. Siapa yang pernah datang ke Muzium Kayang, ni bangunan A ni kita bina pada tahun 2000. Dan ni bangunan pertama. Kalau ikutkan di kawasan Muzium Kota Kayang ni sendiri dulu adalah kawasan cari gali, yang mana aktiviti cari gali dilaksanakan dan artifak yang kita dapat, contohnya seramik, kita tempatkan di galeri tu, galeri arkeologi. Siapa yang pernah datang dan boleh datanglah nak tengok artifak-artifak yang kita jumpa. Contoh seramik daripada zaman Qing, daripada zaman dinasti Song, kita tempatkan di sini, yang mana kita jumpa di sekitar ni. Jadi di galeri bangunan A ni kita ada 3 galeri Puan. Galeri arkeologi yang macam mana Puan cakap menempatkan artifak-artifak daripada zaman Neolitik itu sendiri. Kita ada juga galeri sejarah, yang mana di sini galeri sejarah kita menceritakan orang kata apa, tahap atau period pemerintahan penjajahan di negara kita. Dan ini berbalik-balik kepada bila kita tengok pelajar ataupun orang sekali boleh tengok negara ni dijajah satu ketika dulu, susahnya nak struggle untuk dapatkan orang kata kemerdekaan tu. Tu boleh balik mengimbau balik betapa susahnya untuk semua benda tu. Jadi mereka akan lebih menghargai kemerdekaan yang mereka ada sekarang. Dan kita juga arkeologi, bukan arkeologi, dia galeri senjata, yang mana dalam galeri senjata tu kita tempatkan koleksi-koleksi senjata, bukan hanya saja tentang masyarakat Melayu saja, kita ada juga masyarakat Cina, masyarakat India. So ini memperlihatkan ke arah perpaduan, bukan kita hanya memperlihatkan hanya di satu masyarakat saja, pelbagai masyarakat. Jadi saya rasa itu antara juga peranan muzium, iaitu perpaduan sebagai tempat untuk perpaduan, melting pot lah juga orang kata. Ya. Maksudnya bila negara kita nak merdeka, semua bersatu padu untuk kita mendapatkan kemerdekaan. Ya. Jadi Puan, untuk soalan yang seterusnya, kepentingan yang utama mengetahui sejarah dapat mengukuhkan perpaduan antara masyarakat dan asas keharmonian negara kita yang sentiasa bersikap toleransi dan menghargai keamanan yang wujud antara setiap masyarakat yang melibatkan perbezaan kaum, agama ataupun bangsa. Jadi Puan, selari dengan tema Hari Kebangsaan pada tahun ini, tekad perpaduan penuhi harapan. Bagaimana Muzium Kota Kayang bersama-sama menjayakan mempromosi tema ini selari dengan peranan utama Muzium Kota Kayang itu sendiri? Okey, Muzium Kota Kayang banyak aktiviti yang kita buat berkaitan. Tambahan pula sekarang ni kami di bawah Kementerian Perpaduan, jadi memang selarilah dengan tema tekad perpaduan penuhi harapan pada tahun ni. Dan antara program-program yang kita lakukan pada tahun ni, macam bulan 8 macam saya mention tadi, memang banyak pelbagai program yang mana student datang ke Muzium Kota Kayang untuk buat. Kita juga ada aktiviti yang bersama dengan penulis-penulis polis, iaitu kita buat tentang bersyair, berpuisi di Muzium Kota Kayang. Kita dah buat tahun lepas, dia orang datang malam mendedikasi, orang kata apa, mendeklamasikan puisi yang berkaitan dengan kemerdekaan, tentang semangat patriotik. Itu salah satu yang kita buat lah. Dan paling besar tahun ni kita ada program Citra Nusa at Museum pada bulan 11, yang mana program tu memang fokus utama adalah perpaduan. Jadi program-program tu dia akan ada pelbagai lah, dia punya komponen dalam dia yang melibatkan perpaduan. Jadi kita ada juga komponen pameran, of course pameran tentang semangat patriotism di Malaysia. Kita juga ada tentang komponen tentang sukan rakyat, kita ada juga sedikit kenduri, kita juga panggil juga agensi-agensi untuk memperlihatkan pameran masing-masing. Dan kita juga ada pelbagai, dan dia akan dilaksanakan pada hujung bulan 10 ataupun awal bulan 11, bergantung kepada tarikh-tarikh tertentu lah. Nanti kami akan wawarkan dalam Facebook ataupun IG Muzium Kota Kayang tu sendiri. Jadi yang macam Puan mention tadi, itu antara peranan-peranan yang kami mainkan melalui orang kata apa, kami punya program-program. Dan kita juga ada juga penulisan maksud saya di sini penyelidikan yang dijalankan oleh kurator dengan kerjasama universiti-universiti. Kita publish, kita dalam di FMJ, kita punya jurnal muzium itu sendiri. FMJ nama lama, dia ada jurnal muzium yang terbaru. So kita juga ada juga a few jurnal yang mana kita disseminate the knowledge tu, yang mana penyelidikan di muzium yang dijalankan oleh muzium-muzium itu sendiri. Jadi mungkin Puan boleh war-warkan untuk mengetahui dengan lebih lanjut sebarang aktiviti, program atau perancangan oleh Muzium Kota Kayang
Apakah nama media-media sosial yang ada di Muzium Kota Kayang ini? Okey, bagi Muzium Kota Kayang, kita ada 3. Satu, kita ada Facebook, yang tu prominent juga. Kita selalu wawarkan setiap program dan live pun kita melalui through Facebook. Kita juga ada TikTok, yang tu baru tahun ni. Sebab kita tengok ramai TikTokers semua kan. So dia punya spread tu lagi cepat lah saya rasa TikTok tu. Dan kita juga ada IG. IG kita link sekali lah dengan Facebook kita. Jadi apa yang ada dalam Facebook selalunya akan ada dalam IG lah. Tu antara orang kata apa platform-platform yang kita gunakan, dan selalunya live kita ada juga Zoom, tapi Zoom tu depends on kita punya bicara yang kita buat lah. So dia ada tertentu lah. Ya. Terima kasih Puan atas kerjasama untuk temu bual khas sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 pada tahun ini. Semoga segala impian dan harapan Puan bagi memperkenalkan lebih ramai mengetahui berkenaan dengan kepentingan sejarah melalui Muzium Kota Kayang ini tercapai. InsyaAllah. Saya pun harap begitu juga. Terima kasih lagi sekali kepada Jabatan Penerangan Negeri Perlis, dan saya harap lebih ramai orang datang ke Muzium Kota Kayang untuk melihat bukan saja berkaitan dengan artifak itu sendiri. Boleh tengoklah dari sekitar Muzium Kota Kayang daripada segi landscape, pemandangan dia yang menarik. So boleh bawa lah kalau family nak healing-healing kat sini ke semua kan, jemput datang. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.